Ini kita nak kembali ke topik perbincangan kita pada pagi ini. Alamak, ada pengetua sekolah hari ini. Itulah yang saya takut saya macam behave kan. Sebab saya budak berdisiplin kat sini tulis kan. Okey, kita bila bercakap berkenaan pendidikan ni tak larilah daripada cabaran, isu, masalah dan sebagainya kan. Jadi untuk pengetahuan anda semua, ada pihak yang bertanggungjawab untuk memastikan agar segala isu dan juga cabaran ini dapat diharungi. Jadi secara tidak langsung para pelajar bolehlah belajar dengan lebih tenang, lebih selesa dalam keadaan lebih kondusif dan sebagainya. Jadi siapakah pihak yang bertanggungjawab itu? Pengetua yang kita bawakan hari ini. Pengetua sekolah. Kita perkenalkan terlebih dahulu iaitu Haji Abdul Rahman Siraj, pengarah eksekutif Yayasan Wilayah Persekutuan. Apa sebenarnya yang dilaksanakan oleh Yayasan Wilayah Persekutuan ini untuk memperkasakan pembangunan dan juga pendidikan terutamanya anak-anak di wilayah persekutuan. Assalamualaikum Tuan Haji. Terima kasih Cik Menawar, Puan Saidah. Harap tak marahlah kami lambat ke sekolah hari ini. Nampak saya pun mengingat, alamak, nak bercakap dengan anak-anak murid kita. Okey, which is a good thing lah sebab kita pun nak penonton kita faham juga apa sebenarnya kan segala inisiatif yang diambil terutamanya oleh Yayasan Wilayah Persekutuan. Mungkin secara ringkas kita boleh berikan pengenalan terlebih dahulu kepada penonton apa itu Yayasan Wilayah. Terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia. Tahniahlah dah 40 tahun. Saya lagi kecil lagi, masih muda lagi dah tengok SPM ni. Dan nak ucapkan terima kasih juga kepada kru SPM dan RTM lah as a whole. Bagi pihak ahli lembaga pengarah Yayasan Wilayah, ucapkan terima kasih dan kepada semua pegawai dan kaki tangan Yayasan Wilayah. Ucapkan terima kasih sama. Saya juga nak ambil peluang untuk mengucapkan selamat menuju Ramadan esok. Mudah-mudahan Ramadan esok membawa yang erti yang bermakna kepada kita orang Islam. Dan untuk permulaan, Yayasan Wilayah ini ditubuhkan lama dah, tahun 1986. Jadi gerakan Yayasan Wilayah ini pada dasarnya untuk membantu mengumpul dana, membantu mana-mana keluarga yang tinggal di wilayah, i.e. termasuk Putrajaya, Kuala Lumpur dan Labuan. Jadi selama 10-15 tahun kebelakangan dia tahun sejak 2015 kita tak usah cerita sebelum itulah, panjang sangat. Kita telah membelanjakan hampir 130 juta untuk membantu penduduk di wilayah yang memerlukan bantuan, termasuklah dalam bidang sosial, pendidikan, ekonomi, beasiswa, program back to school macam diadakan sekarang ni. Jadi pelbagai. Jadi alhamdulillah setakat ni kita dah dapat menjalankan tugasan kita dengan agak baik, cemerlang, dan hopefully by the next 10, 15, 20 years akan datang kita dapat terus menyumbang. Ya. Jadi tugas utama macam saya nak tanya tadi, tugas utama secara mudahnya kita memberi bantuan kepada warga wilayah yang memerlukan bantuan dari pelbagai bidang. Kami ringkaskan pelbagai bidang itu termasuknya diringkaskan sebagai pesat. Pendidikan, ekonomi, agama, sosial dan teknologi. Jadi tumpuan utamanya of course pendidikan, ekonomi dan sosial lah. Ya, itu kita punya fokus ke arah itulah. Okey, kita dah dengar tadi sedikit berkenaan latar belakang dan juga hala tuju yayasan sendiri. Dan bagaimana kita ingin gambarkan, kita nak berikan pemahaman kepada masyarakat apa antara bantuan yang diberikan khususnya dalam aspek pendidikan. Khususnya sekarang ni dah mula sekolah, mungkin ada ibu bapa di wilayah persekutuan ni yang nak tahu, oh rupanya ada organisasi yang menawarkan bantuan persekolahan kepada anak-anak mereka. Terima kasih. Ini bantuan pendidikan ni kita boleh kelaskan pelbagai aspek lah. Salah satu aspek yang besar secara bermusim, back to school. Kaedah kita back to school dulu, kita bagi uniform, kita bagi bag, kita bagi sepatu, peralatan sekolah lah. Jadi kali ini oleh kerana banyak agensi-agensi lain telah terlibat dalam program back to school, dalam pemberian beg, baju ni. Jadi kita bagi tumpuan kepada pembayaran pendaftaran sekolah, PIBG, dan kita bagi voucher buku untuk dapat beli buku lah. Itu satu. Kemudiannya lebih penting sangat persediaan dari segi pemakanan sekolah anak-anak kita.
Di yayasan kita membantu lebih kurang tak lari daripada 3-4 ribu student di yayasan di wilayah ini dalam menyediakan makanan persekolahan. Bukan untuk yang rendah tapi untuk sekolah tingkatan 1 ke atas sampai tingkatan 5. Jadi pemberian ini penting saya ingat because what ada saya sekali saya kita terima ada satu masa tu disebabkan sedikit kesempitan kewangan yayasan kita tak dapat meneruskan program ni. Jadi sampai berita kepada saya bahawa ada anak-anak kita tak pergi sekolah just kerana tak dapat bantuan pemakanan sekolah. Jadi bantuan ni cukup penting. Setahun kami membelanjakan lebih kurang 2.8 juta untuk bantu dalam 2-3 ribu anak-anak sekolah ni. Sekarang ni kita cuba meningkatkan bantuan sekolah ni kepada RM7 sehari. Mudah-mudahan dapat dipertingkatkan lagi. Di samping itu kita ada bagi beasiswa untuk anak cemerlang. Kita bagi even yang nak masuk universiti, college, kita bagi pendahuluan kemasukan college dan pelbagai lah. Jadi yang itu yang pentingnya untuk pendidikan lah. Jadi pada saya at the end of the day penyediaan program itu satu hal, tapi menyediakan anak kita dari segi fikrah, dari segi kekuatan jiwa itu lebih penting. Kerana tanpa fikrah dan kekuatan jiwa dia boleh jadi yang pandai. Tapi pandai yang kadang-kadang tak bawa makna apa-apa. Kita nak dia pandai, di same time dia ada sifat kemanusiaan itu. Sifat insaniah itu. Kita kena gabungkan supaya dia jadi maksud yang lengkap dan sempurna untuk kebajikan negara dan rakyat. Kalau Tuan Haji boleh kongsikan juga berkenaan dengan program khas pendidikan dan juga program-program khusus untuk pelajar yang tercicir persekolahan, apa yang dilaksanakan oleh yayasan? Tercicir ini satu program yang saya lihat penting kerana saya dipahamkan salah satu sebab anak-anak tercicir ni, malangnya anak tercicir ni di kalangan kawan-kawan kita, abang-abang kita, anak-anak adik-adik kita di kawasan B40 ni. Kadang kita tanya, saya pernah tanya budak anak yang tercicir sekolah, kenapa tak pergi sekolah? Just because baju tak ada, sepatu tak ada, kelengkapan sekolah tak ada, mereka tak pergi sekolah. Jadi sedihlah dengar kan. Jadi program-program kita ada kan, sekarang kita bagi seminar. Kita sediakan, kita minta bantuan di sekolah, senaraikan budak-budak atau anak-anak kita yang tak boleh, yang tercicir, yang tak pergi sekolah, yang selalu penting sekolah, kita bagi dia apa kelemahan dia, apa yang dia nak. Kita bagi, kalau tak ada baju, kita bagi baju. Kalau kita ada pemakanan, kita sediakan pemakanan. Itu salah satu program kita adalah. Dan lebih penting ialah kesedaran lah. Kita nak menyampaikan bahawa keciciran ni kita tak boleh terima dari segi sebuah negara maju kan. Jadi kita nak beri kesedaran penting kepada ibu bapa. Macam mana pun anak jangan tercicir. Betul. Jangan tak pergi sekolah. Jadi ini permulaan kepada nak memecahkan vicious cycle kemiskinan itu. Jadi kalau kita boleh beri semangat kepada ibu bapa, kesedaran kepada ibu bapa bahawa macam mana susah pun tolong boleh jumpa kepada mana-mana agensi kerajaan ataupun kita akan bantu insya-Allah selagi mampu. Kita difahamkan Tuan Haji, yayasan bukan saja memberikan bantuan kepada pelajar sekolah rendah, sekolah menengah, namun juga turut melanjutkan lagi bantuan ini kepada pelajar di peringkat IPTA, Tuan Haji. Mungkin kita boleh terangkan bagaimana sasar IPTA ni kita tak bagi macam beasiswa banyaklah. Kita bagi bantuan, contohnya bantuan pendaftaran IPTA, bantuan permulaan lah. Jadi kita bagi dalam 2,500 untuk permulaan. Kemudian bagi-bagi pada cemerlang, kita akan pertimbangkan lah. Yang betul-betul cemerlang kita akan pertimbangkan untuk, ada yang memang boleh untuk buat PhD, Masters. Tapi oleh kerana kita punya fokus saja pendidikan anak-anak itu, saya pentingkan anak-anak itu because untuk pengajian di peringkat tinggi banyak agensi lain telah bantu. Kan PTPN ada, MARA ada, MAWIP ada, Pusat Zakat ada kan. Jadi kita tumpu pada pendidikan anak-anak. Yang penting pada saya yang kita nak lancar sekarang ni adalah pusat penjagaan anak-anak. Itu penting. Jadi menyediakan ibu bapa supaya anak-anak mereka boleh dijaga dengan betul sementara mereka pergi keluar bekerja. Betul. Just imagine kalau seorang anak di wilayah kita nak tempatkan di pusat penjagaan 500-600. Betul. Jadi kalau dalam program ni, kalau boleh saya kata, kalau wilayah charge cuma RM100 sajalah contoh. Jadi mereka jimat RM300. Banyak jimat tu. Banyak jimat. That goes straight into their pocket and they can spend the money kan. Jadi kita nak nambahkan pendapatan dia tak dapat. Tapi kita boleh bantu dia untuk mengurangkan perbelanjaan dia. Wow. Kan? Itu salah satu program lah. Jadi saya harap dengan program-program begini, kami pun minta juga bantuan daripada badan-badan korporat, agensi kerajaan. Untuk itu saya nak terima kasih lah kepada kita punya panggil strategic partner kita. Contoh,
Macam Mawib banyak bantu kita. Pusat Pejabat Zakat wilayah banyak bantu. Jabatan Wilayah Pusat tak usah ceritalah. Memang bantulah kan. Dan terakhir pada DBKL dan banyak-banyak lagi bantuan yang mereka berilah. DBKL dalam bentuk bisnes yang kita tawarkan dan dia bagi sumbangan semua kan. Itu memang kita banyak membantu. Jadi Tuan Haji, macam mana ibu apa yang sedang menonton sekarang daripada Wilayah Persekutuan, kan secara ringkas saja Tuan Haji untuk mereka mendapatkan bantuan, memohon bantuan daripada yayasan? Boleh gini, bagi yang celik IT, mereka boleh terus ke website yayasan. Yalah, ada yang kawan-kawan kita, mak bapak kawan kita yang tak celik IT, mereka boleh datang terus ke yayasan wilayah di Jalan Abdullah depan Masjid Kampung Baru. Okey. Jadi senang. Jadi kalau apa pun, kalau yang terbaik telefon dulu. Kalau boleh telefon dulu, kita boleh bersedia dan pegawai yang ada. Kita kadang orang yang datang dia atas spesifik kes, dia bukannya minta bantuan sekolah je. Jadi kalau kita boleh bawa pegawai-pegawai tertentu untuk duduk berbincang, kita boleh tawarkan pelbagai benda dalam yayasan lah. Kadang-kadang bukan pendidikan saja. Dia pendidikan kena sangkut dengan perubatan, sangkut dengan benda lain kan, perumahan. Di yayasan pun kita bagi ada anak syarikat kita bagi perumahan kepada di BKL, di Kuala Lumpur. Kita ada 5,000 biji rumah. Dan kita sewakan kepada kawan-kawan kita yang pendapatan rendah dengan kadar 300-350 sebulan. Alhamdulillah. Dan akhirnya selepas 10 tahun, rumah tu dia boleh miliki. Sewa beli. Sewa beli. Sewa beli. Masya-Allah. Itu antara program yang baiklah sebenarnya kan. Terima kasih kepada Tuan Haji kerana mewakili Yayasan Wilayah Persekutuan. Semoga segala inisiatif ini dapat diteruskan dan juga membantu rakyat yang benar-benar memerlukan bantuan. Terima kasih Cik Penawan dan Syahidah. Terima kasih. Banyak sebenarnya inisiatif menarik yang telah dikongsikan dan organisasi seumpama inilah yang sangat kita kagumi kerana mereka melaksanakan khidmat kepada masyarakat khususnya dalam membantu golongan sasar seperti golongan pada pendapatan rendah. Dan